Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada guru jemputan kita iaitu Puan Jailan binti Liman Elias Lumak daripada SMK Pamol Beluran yang mengajar dalam bidang bahasa. Pada hari ini, kami daripada kursus SMP kursus ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 5 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menemu bual cikgu berkenaan serba sedikit tentang insan guru profesional kepada cikgu. Terlebih dahulu, kami ingin memaklumkan bahawa wawancara ini direkodkan. Boleh ya cikgu? Ya, insyaAllah. Okay. Tujuan wawancara ini diadakan adalah untuk melengkapkan tugasan kami pada semester ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri dan rakan-rakan saya. Ah, Saya yang diberi nama Sharifah Fatin Huaida dan rakan saya Marisa Suraya serta Siti Aisyah, Aina Afifah dan satu-satunya kumbang dalam kumpulan kami Muhammad Hakim dan yang ya. terakhir adalah Mai Hai. Kalisha. Soalan yang pertama ingin saya tanyakan kepada cikgu adalah boleh cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu serba sedikit? Okay. Assalamualaikum kepada semua pelajar UPSI. Cikgu ucapkan terima kasihlah sebab memilih cikgu sebagai responden ataupun yang diinterview untuk pagi ini. Okay, jadi untuk sisi ini kita buat santai saja ya. Cikgu ini Boleh. supaya boleh cikgu menjawab. Okey. Jadi apa ini jadi sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih sebab memilih cikgu. Kemudian cikgu macam nervous sikitlah sebab lain yang bersemuka dengan apa ini yang Google Meet ini kan, jadi perasaan tu macam lain sikit bah. Jadi macam nervous sikit lah. Okay. Jadi untuk berkenaan dengan latar belakang itu, okay, seperti yang uh, semua tahu ataupun semua pelajar tahu, okay, nama cikgu ialah Puan Jailan binti Luman alias Lumak. Itu nama sebelum Muslim lah. Okay, selepas cikgu convert, nama cikgu ialah Siti Nursalina binti Abdullah. Okay, jadi itu yang kalau guru-guru sini dan pelajar lebih kenal cikgu dengan nama Cikgu Siti. Okay, jadi Puan Jailan itu dia di luar kawasan, begitu. Okay, jadi untuk latar belakang ini, cikgu belajar di SK Beluran dan SMK Beluran dari tahun 1982 sehingga dari sekolah rendah dan sekolah menengah lah. Kemudian sambung di SMK Elepora untuk tingkatan 6. Okay, tingkatan 6. Selepas itu sambung maktab KDC pada tahun 2002. Okay. Lepas itu sambung lagi PJJ UPM pada tahun 2000 cikgu lupa 2000 berapa tu, 2021. Okay. Sehingga 2005 lah, 4 tahun cikgu ambil PJJ UPM. Okay. Jadi itu latar belakang cikgu lah. Cikgu asal Sabah juga, okay, di daerah Beluran. Okay, itu berkenaan tentang latar belakang cikgu serba sedikit lah. Baiklah, terima kasih cikgu. Okay, untuk soalan yang kedua pula, boleh tak cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu nak jadi seorang guru? Okay, untuk soalan ini sebenarnya cita-cita cikgu bukannya seorang guru. Okay, sebenarnya cita-cita cikgu asalnya menjadi seorang jururawat, merawat orang lah. Okay, berkhidmat sebagai bidang perubatan.
Okay. Tapi mungkin rezeki bukan di situ sebab cikgu ada memohon masa tingkatan 6, selepas tingkatan 6 cikgu mohon bidang jururawat ini tapi tidak diterima dan yang menemuduga kami itu pun bagi tahu mungkin rezeki kami bukan di situ, jadi dia cadangkan supaya kami yang ditemuduga tu memohon guru. Jadi kami cuba-cubalah memohon guru sandaran pada tahun 1999. Okay. Kami memohon seramai 7 orang. Ya, jadi kami 7 orang tu memohon guru sandaran, dan telah ditemuduga. Okay, setelah ditemuduga, masalahnya malangnya masa itu penempatan guru sandaran dibekukan. Okay, jadi kami tidak ditempatkanlah selama 1 tahun. Jadi pada tahun selama setahun itu kami menunggu. Jadi macam-macam kerja yang cikgu buat sebelum menerima, sebelum dipanggil untuk bertugas di SMK Pamul sebagai guru sandaran pada tahun 1992. Jadi bermula dari tahun 1992 itu 20 hari bulan Januari 1992 cikgu lapor diri di SMK Pamul di sekolah lama tepi sungai sehinggalah ke hari inilah masih lagi di SMK Pamul. Okay, itu maksudnya minat sebagai guru itu tidak ada, perlu masa sekolah memang tidak adalah. Okay, tapi selepas jadi guru tu baru timbul minat. Okay, sebab di guru ini dia boleh jadi macam-macam kecuali jadi pilot dengan yang menyelam scuba itu, ataupun jadi pemandu kapal laut itu kan, dia tidak akan jadi yang tiga pekerjaan itu. Tapi kalau jadi polis, jadi askar, jururawat, semua dia sapu guru ini. Jadi itu, jadi maksudnya kalau jadi tidak jadi jururawat pun jadi kita jadi guru, kita boleh jadi macam-macam pekerjaan yang kita boleh buat apabila menjadi seorang guru. Jadi itulah perjalanan kenapa cikgu jadi gurulah sehingga ke hari ini. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Okey, untuk ciri kepribadian. Okey, ini bergantung pada seseorang lah. Cikgu tidak mengambil daripada mana-mana bacaan tapi bergantung kepada diri kita sendiri. Okay. Jadi seorang guru yang ciri seorang guru yang berjaya ini sebenarnya tidak susah. Okay. Mungkin yang pertama itu kita rasa susah lah sebab mungkin baru kita pertama kali berjumpa dengan pelajar kan, berhubung dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi mungkin sebab kelebihan cikgu ialah sebab cikgu jadi guru sandaran selama 11 tahun. Okay, jadi pergaulan itu dan dengan pelajar-pelajar, rakan-rakan dengan pelajar-pelajar jadi satu pengalaman bagi cikgu untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan kan, dengan pentadbir, dengan pelajar. Jadi ciri itu bagi cikgu, kita ini banyak sebab nilai-nilai murni itu ada pada setiap orang. Cuma kita kena aplikasikan mana satu yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Jadi bagi cikgu, jadi ciri seorang guru itu satu ialah kena sabar, kesabaran paling tinggi. Kesabaran paling tinggi. Sebab apa? Kita kena berjumpa dengan ramai orang. Contohnya kawan-kawan kita, pelajar, ibu bapa. Okay, dengan masyarakat. Sebab guru ini dipandang
satu guru yang buat silap semua kita kena, betul kah? Semua akan dipandang serong oleh masyarakat. Jadi kita kena sabar. Okay? Mungkin semua anak pelajar-pelajar sini pun boleh baca kan di Facebook komen-komen tentang guru makan gaji buta dan sebagainya kan. Jadi kita sebagai guru ini kena ambil jalan positif. Kita kena berfikiran positif lah, jangan sebab mereka tidak berada di tempat kita. Okay, jadi kita ambil positif, jangan kita ambil jalan tidak mengambil tahu. Kita baca saja, kalau ambil yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita abaikan. Begitu. Jadi sebabnya kita perlu ada kesabaran yang tinggi kalau kita di dalam bidang pendidikan. Yang kedua ialah Sasya. Sasya kita ini tahu kan Sasya? Tahukah? Faham kan Sasya? Okay, kepribadian. Okay. Yang ini penting sebab pelajar akan tengok kita. Okay. Pelajar akan tengok, okay, cikgu ini macam mana. Pelajar akan menilai kita. Okay. Macam cikgu dia Siti Aisyah kenal itu cikgu macam mana. Cikgu di kelas memang seorang yang garang, pemarah dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita jadi seorang guru yang toleransi. Kita garang sebab apa? Mereka tidak buat kerja kan. Kita kena denda juga, bukannya kita kasih biar begitu. Jadi kalau cikgu cikgu punya tindakan, kalau pelajar tidak buat kerja, cikgu denda. Cikgu tidak kasih keluar pergi rehat, kasih lambat balik. Jadi nanti lama-lama mereka akan siapkan kerja begitu. Jadi Sasya itu kena baik sebab kita akan bagi contoh kepada pelajar. Jadi walaupun kita ini garang, tapi kalau orang sakit kita ambil ambil berat dengan mereka, dan tidak akan pandang kita itu seorang yang guru yang garang. Okay? Jadi dalam pada masa yang sama, walaupun kita ini digelar garang, tapi dalam ramai-ramai guru itu, guru garang itu yang dicari. Begitu. Okay? Guru garang, guru yang mereka yang selalu denda, yang selalu memarah mereka, itu yang akan mereka cari. Okay? Sebab mereka tahu walaupun kita ini guru itu seorang yang garang, tapi mereka mengambil berat tentang mereka. Okay? Jadi itu berkenaan dengan Sasya ataupun kelakuan kita lah. Okay, yang ketiga, bertanggungjawab. Okay, bertanggungjawab ini penting sebab setiap kita apabila masuk ke bidang pendidikan, kita akan dipertanggungjawabkan untuk memegang satu-satu unit. Okay? Jadi apabila kita diberi tanggungjawab, jangan kita menolak. Okay? Jangan tolak. Contohnya kita diberi satu aktiviti. Okay? Aktiviti, jadi jangan kita saya tidak boleh buat lah, itulah inilah, banyak alasan lah kan maksudnya. Jadi jangan begitu. Okay? Kita bagi tanggungjawab walaupun kecil, kita buat yang terbaik. Okay? Jadi kalau cikgu dibagi tugasan ataupun tanggungjawab, mungkin pertama itu cikgu rasa bolehkah saya buat begitu. Jadi tapi dalam masa yang sama kita akan cuba bagi tahu dengan pentadbir ataupun dengan di bawah, di atas kita lah, ketua kita bagi tahu, cikgu saya terima, saya akan cuba buat yang terbaik. Begitu. Jadi kalau ada kelemahan ataupun kekurangan, kita boleh perbaiki pada masa akan datang. Begitu. Jadi untuk tanggungjawab ini jangan kita tolak apa-apa aktiviti ataupun tugasan yang diberikan kepada kita oleh pihak pentadbir. Okay? Itu untuk yang bertanggungjawab lah. Kemudian yang keempat itu kreatif dan inovatif. Ini untuk sekarang lah. Okay? Sekarang, kalau sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini yang belum ada IT dan sebagainya, kreatif itu dia lebih kepada bahan PDP.
contohnya bahan mengajar kena lukis, bawa kad manila dan sebagainya kan. Itu kami dulu lah. Okay, tapi mungkin untuk yang sekarang ini dia banyak, ada YouTuber dan sebagainya. Okay, jadi boleh buat tayangan apa? Kita boleh mengajar melalui apa? LCD dan sebagainya kan. Jadi itu kreatif dan inovatif bergantung kepada kita punya pelajar. Okay. Jadi kalau pelajar yang di depan ini kita sebenarnya tidak ada masalah sangat. Okay, tapi yang kelas belakang ini kita kena bagi lebih sikit lah tenaga itu. Begitu untuk supaya mereka faham, mereka boleh buat dan boleh aplikasikan semasa menjawab peperiksaan. Begitu dia itu untuk ciri-ciri lah, ciri kepribadian itu bagi seorang guru. Okay. Jadi itu sajalah kalau cikgu bagi cikgu 4 sajalah, yang lain itu dia sebab dia nilai-nilai murni lah. Okay, nilai-nilai murni yang ada pada guru berkenaan, sebab kita semua ini ada sifat sifat nilai-nilai murni itu. Jadi kalau ada baik hati, penyayang, bertanggungjawab, prihatin kepada kawan-kawan, pentadbir dengan murid-murid, itu pun ciri-ciri yang baik bagi seorang guru yang berjaya lah. Untuk soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke dalam bidang perguruan? Okey, untuk ciri ini yang sebelum masuk bidang perguruan, yang pertama sekali adalah minat. Okay, minat kita. Kenapa kita mau jadi cikgu? Okay, sebab sekarang ini ramai guru yang jadi guru yang bukan lepasan. Ramai yang jadi guru tapi kalau pergi masuk sekolah tapi tidak berminat lah, macam dia anggap guru itu macam sebab dia tidak ikut bukan dalam bidang pendidikan. Kan jadi guru tu dia ambil guru tu, pekerjaan guru itu sebab dia tidak ada pekerjaan. Tapi sebab dia bukan daripada bukan kos dia, kos dalam bidang pendidikan lah. Jadi mungkin oleh sebab mungkin lama sudah menganggur ke apakah, dia cuba mungkin try jadi mohon sebagai guru, mungkin diterima dan di situ dia dapat jadi cikgu, jadi guru, jadi dia anggap macam asal dia dapat kerja lah begitu. Dia tidak macam kita ini sebab kita dalam bidang pendidikan kan. Mungkin jadi kita anggap memang bidang pendidikan itu sudah memang kita apabila keluar kita akan jadi seorang guru. Tapi kalau yang option lain ini ataupun bidang lain di EU ini jadi cikgu, dia tidak belajar apa yang kita belajar di UPSI kan, ataupun jadi mereka masih macam kekurangan macam mana mereka berhadapan dengan pelajar, macam mana mereka berhadapan dengan pentadbir dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali itu ialah minat kita menjadi seorang guru. Sebab apabila kita minat, kita akan buat macam-macam dengan pelajar. Apabila pelajar buat begini, kita tidak akan rasa macam tersinggung ke, ataupun kita rasa kecil hati ke, sakit hati ke. Sebab itu sudah memang kita punya memang niat kita untuk menjadi seorang guru, untuk membimbing pelajar ataupun mendidik pelajar. Itu ya berkenaan dengan minat kita untuk menjadi seorang guru. Yang kedua ialah
yang cikgu cakap tadi, sabarlah, kesabaran. Kesabaran itu memang paling penting dalam bidang pendidikan. Okay. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kena sabar berhadapan dengan semua golongan masyarakat, semua golongan yang berada di kawasan sekolah. Okay. Jadi kemudian yang seterusnya kesungguhan. Kesungguhan itu macamlah bertanggungjawab tadi. Kalau kita bagi mesti ada kesungguhan kan. Kita kena sungguh-sungguh membuat tugasan itu ataupun tanggungjawab itu supaya dia menjadi satu tugasan yang berjaya dan diterima oleh semua pihak lah, begitu. Kemudian dan yang cikgu buat cakap tadi, kreatif lah, kreatif dan inovatif. Ini untuk yang perlu ada pada seorang seorang inilah ciri peribadi seorang ini. Yang lain-lain itu seperti yang cikgu cakap tadi, nilai-nilai murni itu. Nilai-nilai murni itu aplikasikan dalam kehidupan kita, sama ada yang nilai murni yang kita di luar itu kita boleh bawa ke bidang pendidikan. Okay, maksudnya di sini kalau secara peribadi lah, kalau cikgu, macam mana cikgu di rumah, begitulah cikgu di sekolah. Okay, macam bukan kita bukan jenis yang bilang hipokrit lah kan. Kalau macam mana itu keadaan dia, macam mana kita di rumah, begitulah kita buat. Macam mana kita dengan anak-anak di rumah, begitulah kita dengan pelajar-pelajar di sekolah. Itu bagi cikgu lah. Okay. Jadi ciri-ciri sebelum masuk ke dalam bidang perguruan ini. Tapi yang paling tinggi ialah kesabaran lah. Itu yang paling tinggi, sabar sangat. Sebab kesabaran tu paling ini penting, sebab sebelum ini yang zaman cikgu mengajar sebelum ini tahun 90-an, dia punya masalah disiplin pelajar tidaklah ini sangat kan, tidak kritikal sangat. Okay. Tidak ada telefon, tidak ada yang ada pun masalah sosialnya masih kurang. Tapi sekarang ini masalah sosialnya semakin tinggi. Jadi guru-guru yang baru macam kamu lah kan, kamu kamu menghadapi situasi yang bukan jugalah kritikal sangat, tapi macam disiplin, masalah disiplin dan sosial, kelakuan sosial yang tidak begitu baiklah. Jadi sebagai seorang guru kita kena menghadapi semua ini. Itu sebabnya kenapa kesabaran itu paling tinggi dalam bidang pendidikan, bidang perguruan lah. Itu bagi cikgu secara peribadi lah. Baiklah, terima kasih cikgu atas penjelasan tadi. Sekarang soalan seterusnya adalah apakah ciri atau sifat cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Okey, untuk soalan ini, kepribadian guru yang seorang guru yang unggul. Okey, untuk ini kalau cikgu pengalaman cikgu lah, cikgu tidak mau ambil daripada macam bahan bacaan lah, sebab cikgu ambil daripada pengalaman cikgu sendirilah kan. Satu ya, kita seronok apabila mengajar pelajar. Kita seronok, sama ada kita mengajar kelas belakang ataupun kelas hadapan, kita kena seronok. Okey, seronok mengajar mereka. So dia punya yang penting bagi kita ialah pelajar itu dapat mencapai apa yang kita inginkan. Yang selalu, kalau cikgu selalu tekankan tentang
walaupun mereka ini sebab cikgu mengajar kelas hujung kan, kelas depan itu tiada masalah untuk macam dari segi pembelajaran PDPC. Tapi yang kelas ujung ini apabila kita ajar dengan baik, mereka akan bawa sehingga mereka keluar apabila mereka sudah tamat sekolah kan, mereka akan ingat apa yang kita sampaikan pada mereka. Ini sebenarnya keseronokan mengajar kelas ujung. Seronok, memang sakit sebab apabila kita mengajar, kita ajar sekejap hilang, kita tanya sudah hilang, padahal baru saja kita ajarkan, begitu. Tapi sebenarnya kita buat begitu, tapi sasya mereka sangat baik. Sasya mereka sangat baik untuk yang kelas ujung ini. Ya, untuk sebab cikgu mengajar kelas ujung, jadi memang mereka mungkin lemah dari segi pembelajaran, tapi dari segi sikap, sasya mereka memang baik. Kalau jumpa di mana-mana pun mereka akan tegur kita. Mereka akan ini. Jadi memang keseronokan untuk mengajar tu ini. Jangan kita anggap kelas ujung ini tidak pandailah apalah, jangan. Okay. Terima saja walaupun kita dapat kelas ujung. Sebab di situlah sebenarnya keupayaan kita menyampaikan ilmu itu sama ada sampai ataupun tidak. Kalau kelas depan memang sudah kita tahu kan, kita sudah tahu yang kalau kita sampaikan pelajaran pun mereka akan cepat dapat kan. Tapi kalau kelas ujung ini dia ada pelbagai pembelajaran itu, kelemahan pembelajaran. Jadi ada yang mau dibimbing, ada yang kena bercakap 2-3 kali, begitu. Ada yang selalu bertanya. Jadi kita kena layan tu karena pelajar ujung ini. Jadi bagi cikgu itu keseronokan itu memang ini. Kadang-kadang tak juga seronok lah, sebab kalau sudah kita ajar kali-kali pun tak juga faham, itu hilang sudah seronok kan. Tapi itulah cikgu kesabaran itu perlu. Kesabaran perlu tinggi lah. Tapi yang paling manis apabila cikgu mengajar kelas SPM. Jadi cikgu mengajar kelas SPM dan dan kelas ujung juga. Jadi apabila keputusan SPM itu meningkat, maksudnya ada 1 atau 2 orang saja gagal. Maksudnya satu kepuasan lah bagi cikgu. Sebab walaupun tidak 100% lulus, tapi sekurang-kurangnya ada juga yang naik ke tingkatan 6. Begitu. Okay? Itu dia punya keseronokan belajar itu, macam satu kepuasan lah. Kepuasan apabila kita menjadi seorang macam guru unggul ini, maksudnya apa situasi yang kita hadapi itu, kita terima saja. Okay, kita terima, kita hadapi, kita terima dan kita hadapilah. Okay. Jadi tiada perantaraan kita dengan pelajar tersebut. Jadi kita bimbing saja. Selebihnya itu biar Allah yang tentukan. Kita sudah bagi kan, kita doa sajalah. Itu cikgu punya inilah, kita doa minta Allah bukakan hati mereka untuk menerima ilmu yang kita sampaikan, ilmu dunia akhirat, begitu saja. Dan satu lagi, kalau kita masuk kelas, kita Muslim non Muslim macam di Sabah ini, kalau cikgu lah di kelas mereka ada pelajar non Muslim yang apabila masuk kelas kita baca doa kan. Ada pelajar Muslim yang akan ikut baca doa, belajar itu sama-sama. Begitu. Ini untuk di Sabah lah, untuk kelas cikgu, kelas ujung. Jadi macam iyalah, walaupun mereka baca doa itu tidak semestinya mereka masuk Islam kan, begitu. Jadi sebab itu penerang hati.
doa penerang hati. Okey. Jadi itu berkenaan dengan kita seronok mengajar. Kemudian satu lagi, jangan kita bekerja jangan harapkan balasan. Jangan mengharap balasan. Contohnya kita mau kerja sebab dapat APC. Tahu APC? Anugerah Hikmah Cemerlang. Okey. Jangan. Kita kerja saja sebab apabila kita bekerja, orang akan memang kita kerja sendiri-sendiri saja. Tidak melibatkan orang. Tapi apabila satu-satu keputusan itu meningkat, orang akan nampak. Guru-guru akan nampak ataupun kawan-kawan akan nampak rupanya begini. Walaupun dia macam tidak ada ini, tapi tidak ada macam ada istilah statik kah? Begitu kan? Statik, macam tidak banyak bergaul dengan kawan-kawan, tapi kita bekerja ini dengan budak dan sebagainya. Okey. Jadi jangan kita kerja tu jangan harapkan imbalan ataupun jangan mengharapkan jangan harapkan itulah balasan. Jangan harapkan balasan. Kita kena bekerja, niat kita lah, kita mau bantu pelajar. Okay, kita mau naikkan nama sekolah. Okay. Nanti selebihnya itu Allah akan tunjukkan. Okay. Sebab ada nanti itu yang memerhati. Ada yang akan memerhati, setiap gurunya akan nampak itu kita punya tugas-tugas apa kerja kita buat, dan walaupun kita tidak bagi tahu rakan-rakan. Itu dia punya ini. Okey. Dia punya ciri kepribadian guru unggul lah. Okey, kemudian yang ketiga bagi cikgu lah, niat kita. Kalau kita sepatutnya ini niat itu yang paling atas lah sebelum kita turun ke sekolah. Okay, niat kita pagi ini, okay, apa niat kita mau datang ke sekolah. Okay, mau mengajar pelajar dengan baik, sampaikan ilmu kepada pelajar dengan baik. Okay, membantu pentadbir dalam melaksanakan semua tugasan yang diberikan. Okay, itu ini yang penting sekali. Sepatutnya susunan itu ini tidak tersusun lah, tapi yang pertama sekali ialah niat kita. Apabila kita turun kerja, kita perlu pasangkan niat. Niat hari ini apa dia? Okay, macam cikgu tadi, sebenarnya dalam bahasa beberapa hari ini, cikgu fikir macam mana kalau dalam Google Meet ini dengan pelajar-pelajar. Cuma sebab cikgu kenal Siti Aisyah saja, yang lain-lain ini cikgu tak kenal kan. Jadi macam berfikir tu macam mana situasinya, macam mana keadaannya kan. Jadi cikgu ini memang sudah lama berpengalaman, tapi kadang-kadang ada benda-benda yang Google Meet ini pun masih baru. Jadi macam bolehkah itu saya cakap dengan ini, bolehkah saya macam berkomunikasi secara maya ke apa kan. Tapi cakap insya-Allah saya ini jangan naik cikgu niat untuk membantu semua kamu. Jadi cakap insya-Allah dia akan berjalan lancar. Cuma pagi tadi macam ada masalah teknikal, jadi minta bantuan Cikgu Azril lah untuk jadi itu sebenarnya dia punya. Jadi niat kita itu paling penting dalam apa sejak kerja kita, sama dibilang bidang perguruan ke ataupun bidang lain kah, penting itu ialah niat. Lepas itu barulah kita masuk kepada keseronokan. Seronok kalau kita niat. Okay, mula-mula tadi cikgu rasa macam macam nervous jugalah kan di bagi soalan. Okay, malam seronok pula bercakap begini kan. Begitu. Lepas itu barulah kita masuk kepada imbuhan itu. Okay, jangan aku mau jadi
saya mau bekerja ini sebab saya mau dapat APC aja ataupun anugerah dan sebagainya. Jangan, biar orang yang nampak kita bekerja dan beri kita penghormatan ataupun penghargaan. Jangan kita yang menonjolkan diri. Oh begitu. Seorang akan nampak itu juga. Okay. So Allah itu bagi cikgu, rezeki itu tidak akan lari daripada kita. Allah akan tentukan itu di mana kita punya, lambat atau cepat rezeki APC itu akan kita dapat. Begitu. Okay. Jadi itu sajalah untuk kepribadian unggul itu bagi cikgu lah secara peribadi, Baiklah, terima kasih atas penjelasan. Soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey, ini ciri yang tidak sepatutnya. Okey, bagi cikgu lah, yang tidak ini, satu berkenaan dengan komitmen kita kepada tugas, sambil lewat, okey, datang sekolah pun lewat kan. Itu komitmen tidak bagus bagi seorang guru lah. Yang kedua tu tanggungjawab. Macam yang cikgu cakap tadi tu, tanggungjawab kan. Tanggungjawab ini sangat penting. Apabila guru yang guru yang tidak diberi, kita yang apa maksudnya, kita menolak tanggungjawab yang diberikan oleh pihak pentadbir kan, itu sifat guru yang tidak begitu baguslah kepada bagi kita seorang guru. Jadi apa-apa ini tanggungjawab yang diberikan, cuba terima saja, terima dan buat yang terbaik. Itu sebenarnya ciri-ciri seorang guru yang unggul, kan? Sebab kalau kita tidak menerima tugasan itu, kita tidak boleh dinilai. Sebab tanggungjawab itu sebenarnya di situ kita punya penilaian bagi seorang guru oleh pihak pentadbir. Bukan kita menonjol, tidak, tapi secara tidak langsung kalau kita terima benda itu ada kelemahan, tiada kelemahan, tapi aktiviti itu berlangsung, maksudnya kita sudah berjaya untuk melaksanakan tugasan tersebut. Okay. Jadi maksudnya kita ada sudah markas itu. Bukannya pentadbir bagi, okey, kau tidak buat kerja kau dapat 50%, begitu kan? Tidak lebih. Jadi kita kena terima apa itu? Terima tugasan, jadi markah yang diberikan setimpal dengan apa yang kita buat. Begitu. Okay, jadi ciri-ciri lain itu macam inilah yang ciri-ciri yang berlawanan dengan nilai-nilai murni itu, kan? Nilai-nilai murni macam tidak prihatin kepada pelajar, okay? Macam tidak ada timbang rasa dan sebagainya. Tapi jarang-jaranglah guru yang ada tidak prihatin kan. Kalau ada bukan juga jaranglah, cikgu rasa memang tidak adalah guru-guru yang tidak baik kan, semua guru baik, cuma cara menyampaikan ataupun cara menyampaikan itu sejak yang mungkin ada pelajar yang tidak selesa, begitu kan. Ada mungkin cara cikgu itu tidak sesuai untuk dia, jadi ada pelajar yang suka, ada pelajar yang tidak suka kan. Jadi itu dia punya itu berkenaan dengan ciri yang tidak baik. Tapi yang dua inilah yang cikgu tekankan, sebab ini mengikut pengalaman cikgu lah selama 28 tahun jadi cikgu, jadi guru. Inilah yang cikgu amalkan. Okay, kita komitmen dengan tugas yang diberikan. Kemudian kita jangan menolak tanggungjawab yang diberikan oleh pihak pentadbir. Itu berkenaan dengan yang guru yang kepribadian guru yang tidak sepatutnya lah. Okey. Baiklah, terima kasih. Soalan seterusnya daripada saya adalah
Kalau tidak keberatan, bolehkah cikgu kongsikan inovasi pengajaran yang pernah cikgu buat? Okey, inovasi ni. Okey, inovasi ni cikgu sebenarnya tidak ada cipta ke apa-apa inovasi. Okey, sebab cikgu mengajar berdasarkan mengikut kesesuaian pelajar. Okay. Cikgu akan gunakan inovasi guru-guru lain, tapi cikgu akan ubah suai untuk supaya pelajar ujung tu faham. Pelajar yang cikgu ajar itu faham. Okay. Jadi untuk cipta inovasi ni memang tidak adalah. Cikgu gunakan kaedah lama, kaedah yang sebelum ini, sebelum ini untuk cikgu gunakan dan gabungkan dengan inovasi-inovasi yang dicipta oleh rakan-rakan guru lah untuk disampaikan kepada pelajar. Sebab cikgu pun tidak pandai mencipta inovasi-inovasi. Cikgu pun tidak pandai mencipta inovasi-inovasi ni. Jadi cikgu tidak boleh kongsilah apa-apa tentang inovasi ni. Okay. Cuma cikgu buat cikgu ambil inovasi daripada guru lain dan ubah suai untuk disampaikan kepada pelajar yang cikgu ajar supaya sama ada mereka faham ataupun tidak. Kalau diorang tidak faham juga, cikgu kena ubah suai. Ubah suai bergantung kepada tahap pencapaian pelajar yang cikgu ajar. Itu saja. Okay. Baiklah, terima kasih. Soalan seterusnya akan ditanya oleh Siti Aisyah. Soalan daripada saya, cikgu, pendapat cikgu macam mana seorang guru tu dia boleh laksanakan inovasi dalam pengajaran? Okey, sebenarnya inovasi ini bagus untuk kelas-kelas untuk digunakan dalam PDPC lah. Okey. Sebab kita tidak bergantung kepada papan putih kan, dia kepada sebab pelajar lebih kalau ditayangkan dengan LCD, ada suara dan sebagainya, jadi mereka tidak mengantuk. Okay. Mereka akan bersemangat untuk mengikuti PDPC itu. Jadi memang satu inovasi ini memang satu yang sangat baguslah, sangat bagus untuk diaplikasikan dalam PDPC kita. Okay. Cuma mungkin untuk cikgu itu tidak bolehlah mencipta, tapi kita gunakan inovasi guru-guru lain untuk kita pinjam dan gunakan inovasi guru-guru lain untuk kita gunakan dalam PDPC kita dengan pelajar yang kita ajar. Okay, jadi memang sangat baguslah. Jadi kalau pelajar-pelajar yang kamu 6 orang ini kan boleh cipta inovasi untuk ERT ke mana tahu kan, boleh gunakan itu untuk semasa PDPC nanti kamu semua kan nanti LM latihan mengajarlah. Kami dulu latihan mengajar. Kalau maktab ini LM itu latihan mengajar. Kalau dulu latihan mengajarnya 6 bulan. Okey, 6 bulan. Mungkin kamu cikgu tidak mungkin 4 bulan kah? Dalam masa 4 bulan itu kan mungkin kamu boleh sebelum keluar sebelum kamu pergi LM itu latihan mengajar, mungkin kamu boleh cipta satu inovasi untuk kamu sampaikan kepada kamu bawa dengan semasa latihan mengajar itu. Okay. Boleh rasa itu boleh kamu semua pelajar boleh aplikasikanlah dalam PDPC. Tapi memang sangat baik, sangat baguslah inovasi ini sebab cikgu ajar 3-5C tahun lepas untuk BM. Okay, cikgu gunakan inovasi Cikgu Linda Nor untuk sastra dan memang pelajar berjaya menjawab soalan Nobel tersebut.
Okay, jadi cuma cikgu ubah sesuai sikit lah dia punya ini sebab mereka tidak faham yang inovasi tersebut. Cikgu ubah sikit-sikit lah, tidak apa 100% ambil sebab dia kelas ujung kan. Jadi kadang-kadang dia tidak boleh ini. Jadi memang bagus inovasi ini sebab dia memudahkan pelajar untuk memahami apa yang kita sampaikan. Okey. Jadi itu saja daripada cikgu untuk soalan inovasi. Seterusnya, adakah cikgu rasa bahawa teknologi pendidikan yang sekarang ni dia menyumbang ke arah peningkatan jumlah guru yang berinovasi? Okay, untuk soalan ini iya. Cikgu jawab iya sebab ramai guru yang mencipta inovasi. Okay, inovasi ini dan ada yang sampai ke peringkat antarabangsa pembentangan mereka kan tentang inovasi yang mereka cipta. Ada yang mendapat anugerah peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Jadi sangat memang sesuatu yang sangat baik untuk digunakan dalam PDPC kita. Okay. Jadi kalau contohnya kalau tiada cuma masalah kalau di sekolah di sini Pamul dia kekangan internet. Jadi kadang-kadang kita tayang YouTube tiba-tiba hilang line kan. Itu kekangan dia bagi yang sekolah luar bandar lah. Tapi kalau sekolah bandar rasa tiada masalah untuk penggunaan ICT ni. Dia memang sangat sesuai, sangat baik untuk pelajar. Okay, sebab kalau di Pamul ini kalau kita kasih tayang saja budak-budak pelajar memang seronok lah, terutama apabila mereka kita gunakan ICT untuk masa PDPC kita. Jadi memang sangat baiklah untuk kita gunakan penggunaan ICT ini dalam PDPC kita. Okay. Jadi cuba nanti masa LM nanti cuba aplikasikan benda-benda ini dalam apabila nanti kamu LM nanti latihan mengajar nanti. Cuba aplikasikan penggunaan ICT dengan inovasi yang yang kamu cipta ini untuk kamu aplikasikan dalam PDPC masa latihan mengajar nanti. Okay. Daripada cikgu. Okey, cikgu, soalan seterusnya daripada saya. Sejauh manakah cikgu telah mengaplikasikan penggunaan ICT dalam inovatif cikgu dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah? Okey, untuk soalan ini cikgu sebenarnya tidak strategi untuk inovatif ini. Cikgu mula baru tahun lepas sebab PKP kan? PKP. Jadi tahun lepas itu baru cikgu yang inilah mula belajar sikit masa PKP. Jadi yang sebelum ini kita buat secara di kelas lah. Okay, di dalam kelas dia buat macam mengajar seperti biasa, tapi untuk dia latihan dia lebih banyak kepada lembaran kejar lah, tidak ada inovasi. Tapi yang inovasi ini cikgu gunakan pada tahun lepas iaitu 2020 sebab masa itu kita dalam fasa PKP, jadi cuma cikgu buat pun semasa bersemuka sebab dalam masa PDPR inovasi ini tidak boleh dilaksanakan sebab ada semua dalam ada kekangan talian internet. Jadi itu masalah. Jadi masa
masa apa? Masa bersemuka dengan tingkatan 5 itu baru sebelum SPM baru cikgu gunakanlah. Memang pulun dari pagi sampai ke petang di bilik ini, bilik gerakan ini untuk sampaikan dengan mereka tentang perkongsian dari guru-guru lain cikgu gunakan untuk disampaikan kepada cikgu gunakan untuk pelajar-pelajar lah begitu. Bukan cikgu yang buat, cikgu kongsi daripada guru lain dan bagi dengan pelajar begitu. Okey cikgu. Okay. Soalan seterusnya daripada saya juga. Sepanjang pengalaman cikgu sebagai seorang guru, apakah strategi inovatif yang cikgu amalkan dalam pengajaran dan pembelajaran? Okey, strategi inovatif. Sebenarnya cikgu tidak ada strategi inovatif yang cikgu amalkan. Okay, sebab dia bergantung kepada kelas yang cikgu ajar. Okay, jadi sebab di dalam kelas itu dia ada pelbagai kemahiran ataupun pelbagai pelajar itu. Jadi cikgu kena banyak cikgu lebih kepada bimbing dari meja ke meja. Sebab kalau kita cikgu pertama cikgu akan cakap sekali, cikgu akan terangkan sekali, lepas itu baru cikgu akan ke meja-meja untuk bagi penerangan. Begitu, cikgu tidak ada guna strategi inovatif dan sebagainya. Okay? Cuma sekali-sekala cikgu tayangkan inovatif daripada gunakan inovatif daripada guru-guru lain. Contohnya inovatif Cikgu Linda Nur yang molekul untuk yang Nobel. Okay, itu. Kemudian ada lagi inovatif guru lainnya yang cikgu kongsikan dengan pelajar. Sama ada mereka faham ataupun tidak. Okay, jadi untuk strategi ini cikgu tidak bergantung kepada inovasi lah, cikgu bergantung kepada kemahiran pelajar itu, tahap penguasaan mereka. Okay, jadi itu yang cikgu gunakanlah. Okay, jadi inovasi yang strategi inovasi itu memang tidak adalah cikgu amalkan dalam PDPC cikgu. Okay, hai cikgu. Cikgu. Cikgu, so kita dah pun ada dekat di penghujung wawancara sebelum kita masuk pada soalan-soalan tambahan. So saya ada lagi 2 soalan daripada saya untuk cikgu. So boleh tak saya nak tahu apakah harapan cikgu terhadap kepribadian guru-guru yang akan datang, especially kepada kami lah. Apa harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Okey, harapan sebab kamu ini akan menggantikan guru-guru yang ada sekarang lah kan. Jadi harapan cikgu satu itu macam mana? Kena jadi seorang guru yang tabah. Tabah, sabar. Seorang guru yang tabah, sabar. Sebab kita punya zaman kita ini berbeza. Okay? Zaman kita berbeza kan? Zaman 90-an dengan milenium ini lain dia punya situasi kan. Jadi harapan cikgu kepada semua guru termasuk anak-anak 6 orang ini, supaya setelah apabila menjadi seorang pendidik, jadilah guru yang seorang yang tabah, kesabaran yang paling tinggi. Dan yang paling yang cikgu sudah sentuh tadi, yang paling penting itu ialah niat. Niat kita. Niat kita itu paling penting. Selebihnya itu biar kita biar Allah yang tentukan. Begitu. Jadi harapan cikgu semoga semua guru dan bakal guru akan dapat menghadapi situasi yang ada sekarang ini dengan baik, dengan tabah, dengan sabar dan menjadi seorang guru yang unggul
dan mencipta inovasi-inovasi yang boleh dikongsi dengan guru-guru lain. InsyaAllah. Okay. Dan soalan saya yang terakhir cikgu, satu lagi berkenaan dengan nasihat daripada cikgu. Tadi pun saya rasa macam cikgu dah selitkan sekali nasihat, mungkin cikgu ada lagi nasihat-nasihat yang lain kepada kami atau kepada cikgu. Okey, nasihat yang terakhir lah. Biasanya cikgu akan bagi nasihat lah. Kita apabila kita bekerja ataupun dalam satu bidang, kita jadilah seorang guru, seorang pekerja dan seorang rakan yang sentiasa dinanti kehadirannya. Kemudian dan apabila ketiadaannya sentiasa dicari. Itu cikgu punya secara peribadi. Betul kan? Itu nasihat cikgu dengan semua anak-anak lah. Okay? Jadi kalau maksudnya di situ itu ada kaitan dengan yang ciri-ciri guru yang unggul itu. Maksudnya kita ini kalau kita bagi tanggungjawab, kita terima. Lepas itu kalau ada kawan-kawan memerlukan bantuan, kita sentiasa membantu. Kalaupun tidak minta bantuan, kita tengok di mana kawan-kawan kita yang belum siap kerja, kita bantu. Begitu, bukannya bolehkah tolong saya? Jangan, kita tengok situasi itu. Kalau ada kawan yang belum siap, kita kena bantu. Itu yang nanti kalau kita tiada, mereka akan cari. Kalau si Anu ada di sini, mesti dia tolong kita kan? Begitu. Betulkah? Itu yang cikgu nasihat dengan kamu lah. Jadi seorang guru, pekerja dan rakan yang sentiasa ditunggu kehadirannya, dan apabila ketiadaannya dia akan sentiasa dicari. Dicari. Sudah wawancara kita pada hari ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Jailan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sedikit pendapat yang menarik dikongsikan kepada kami. Tanpa membuang masa, kita ambil gambar dulu lah untuk jadikan sebagai kenangan.